أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وورثه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد
وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Yusikumullah, mewasiat akan kamu oleh Allah, memerintah oleh Allah akan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Lidzakari mislu hazzil unsayain, yaitu bahagian seorang anak lelaki menyamui bahagian dua orang anak perempuan. Ni Allah Ta'ala besar. Allah Ta'ala perintah, bila kamu mati, tinggal anak lelaki dan anak perempuan. Cara bahaginya, bagi laki-laki itu
Dak seumpamu dua bahagian bagi anak perempuan. Ini Allah Ta'ala perintah cara kita bahagi harta bila kita mati. Nah, bila seorang laki-laki mati tinggal anak, bagi balas tu lah. Kerana apa boleh bagi laki-laki serupa dengan dua orang anak perempuan? Dia kata wazalika lihtiyajir rajuli ila ma'unatin nafaqah. Kerana berhajaklah oleh laki-laki itu kepada perbelanjaan nafkah. Kerana Allah Ta'ala berat tujuh nafkah tu wajib di atas laki-laki. Bila nafkah tu wajib di atas laki-laki, puya boleh harta kena berat sikit, banyak sikit di atas laki-laki. Dan tugasnya, urusan, cari harta, nak nafkah ke apa pun duduk di atas laki-laki. Dan lelaki itu adalah orang yang mengurus di atas perempuan. Ya, dia boleh isteri, boleh gapo, lelaki lah kena urus. Maka boleh bahagi harta pun kena banyak. Boleh kepada laki-laki. Nah, satu orang laki-laki seumpama dua orang perempuan. Maknanya kalau bahasa seorang tu mati, tinggal anak laki-laki seorang, tinggal anak perempuan dua orang. Nah, soalan katanya harta ni bagi dua lah. Boleh ke laki-laki sebelah, boleh hak dua orang perempuan tu sebelah. Hak dua orang perempuan tu dia bagi dua orang. Nah, dua orang hak perempuan tu. Tu mana saya dua orang perempuan. Fa in kunna nisaan, maka jika adalah sekaliannya anak tu, anak perempuan, anak sani nisaan perempuan belaka. Fauqa snataini, jika anak perempuan itu lebih daripada dua dan lebih, falahunna thulutha ma tarak, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta peninggalan. Nah, kalau anak perempuan 2 orang, naik pergi, nak jatuh tak ada. Terus kita gambar tengoklah. Seorang lelaki mati, tinggal 2 orang anak perempuan. Siapa? Misal pejam mata tengok orang tu. Tapi jadi royak lah kayak mati semua. Seorang laki-laki ataupun seorang perempuan mati, lepas tu tinggal 2 orang nak tino. Nak jatuh tak ada lah. Kalau ada nak jatuh sana, li zakari mislu hazil unsayan. Ni tinggal anak perempuan saja. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ni orang ikutlah. Fauqa snatain. Naik pergi. Falahunna thulutha ma tarak, maka bagi sekalian mereka itu 2/10 daripada harta peninggalan. 2/10 ni harta semua tu bagi 3. Ambil 2 bagian, wi kepada anak tino 2 orang, 3 orang, 4 orang. Pas bagi baik ya. Anak jatuh tak ada lah. Hak perempuan saja. Lepas tu hak segian lagi nak boleh siapa tu kira gilah semula. Ni nak royak sore-sore ni. Lepas tu punya nak bahagi sungguh kena cara molek lah. Bila molek, tanam molek. Ni nak royak bakah-bakah. Kerana
bagi pusaka ni hadis banyak lagi cara bagi nak jadi lebih terang, lebih nyata lagi bagi pusaka. Hadis Nabi ni banyak lagi. Lepas tu hak patibak oleh sahabat belah tu dah Abu Bakar, Umar apa banyak lagi nak lebih cerah bagi. Tapi pokoknya asasnya kalau anak betina 2 orang tak ada anak jatih, harta semua tu bagi 3. Ambil 2 bagi wi ke anak betina. Kalau anak betina tu berbilang-bilang kata. Bila ni mana 2, 3, 4, 5 ni. Nak ngaji kanisa lah ni. Saman lah ni dah. Wica saman dalam agama kata. Kalau tak tahu menghitung, nak bagi tak boleh. Ya ada ayat hak suruh mengaji menghitung, ngaji saman dah, pelajari hak yang gapo yang jadi jadi manfaat dalam agama. Kena percaya juga, tapi dia duk tinggal agama. Ni kadang-kadang kita tahu hak agama siapa kita tak faham cara bahagi harta, cara bagi, maka tak boleh kok gagal juga dalam urusan agama. Pono tahu bulan tu ngitung lah tu bulan ni 30 hari 29 ke apa masuk dalam cara hisap. Hosani kalau tinggal lelaki perempuan cara bahagi boleh ke lelaki supaya dengan 2 orang perempuan. Kalau perempuan saja, tinggal anak perempuan saja tapi berbilang-bilang 2, 3, 4, maka harta semua bagi 3, ambil 2 bagi wi kepada anak perempuan. Nampak tak? Wa in kanat wahidatan, dan jika adalah ia wahidatan, anak perempuan itu seorang saja. Cokong-cokong. Nak jatuh pun tak ada. Anak betina pun seorang je. Nampak tu nak? Siapa? Falahan nisfu. Maka bagi anak betina seorang sana setengah harta. Harta semua campur habis. Tapi harta ni harta hak si mati dah, jadi bagi hak orang hidup tu. Mamu kita campur habis orang hidup. Adik beradik dia hak gapo tak kena bagi tu suku lah, kena cara suku lah. Ni duk kira harta daun dia panggil. Harta hak milik dia dan harta syarikat dia pun masuk dalam harta si mati. Maka kalau anak betina tu seorang je. Seorang laki-laki mati ataupun seorang perempuan mati, tinggal anak betina seorang. Maka harta semua tu an-nisfu. Falaha, maka baginya bagi anak perempuan setengah. Belah 2. So, katalah harta 200,000, maka belah 2 saja. Sebelah ni wi kepada anak betina seorang. Sudah, hak sebelah lagi tu tengok. Ada apa? Ada tu bini dia, ada tu laki dia, ada pak dia, ada mak dia, hak sebelah ni. Apa dia gapo cara bahagian ni kadang-kadang kalau dia seorang sungguh-sungguh banyak ni, tapi kalau ada orang lain kata jadi kok lain supaya anak. Kalau bahasa tergede mati seorang, tinggal anak betina sungguh tak seorang. Tapi ni ada anak jatih seorang, berubah dah anak betina, walau anak betina seorang. Jadi berubah saat ni li zakari mislu hazil unsayain. Tu nasbah anak perempuan. Wali abawaihi, dan bahagian gapo untuk 2 ibu bapa pula.
wali abawaihi dan bagi dua ibu bapaknya, dua ibu bapak si mati. Jadi bapak dah mulai mati seorang, tinggal dua ibu bapak. Mana tinggal bapak, tinggal ibu. Likulli wahidin minhum as-sudus. Nah, bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya, kedua ibu dan bapa tadi, tiap-tiap seorang daripada keduanya as-sudusu 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Mimma taraka, daripada harta yang tinggal oleh si mati, in kana lahu waladun, jika si mati itu mempunyai anak. Apa yang nak bahagi sungguh, kira mula. Nah, mula-mula kira sama kita adik-beradik tu, mari nak kira. Aku mengaji faraid, kawan ni mengaji faraid, kira lagi kira mari. Nampak takluk, panggil orang pandai lagi pagi. Takluk lagi, pergi majlis. Cara dia lah. Pergi majlis balah lah tu. Dah dapat tangga tu nah. Pergi majlis tak ada lagi. Tu kena naik sang. Naik sang tu bagi curuk kod main lah. Kod main ni kadang-kadang dalam faraid boleh lagi dia turut kod main. Bini tu lelaki, pak kalau bini pun hok long tabian saja, hok cuk tabian saja. Hok tak cuk tabian dia tak kira dah. Tapi kalau dalam syariat ni kalau ada isteri pak orang pun cuk tabian tak cuk tabian dia kira semua. Sama dah tu tak ada kacau lah sampai itu lalu. Nah, kira sama kita tu. Mula-mula kira sama kita, tak nampak tak long tua lagi, kita cari orang tengah. Mari tolong kira wi. Nah, kalau tak luk lagi, tak jadi lagi, suk di kat majlis tu duk kira agama lagi. Orang dah majlis pun dia kira lah, bukan kata sudah tengah mudah-mudah. Faraid ni bukan mudah-mudah. Dah kira mulai ke apa? Bila selesai situ, selesailah. Kalau tak selesai, dia kena pergi naik. Naik gapo tu, kira mengikut undang-undang lah. Kena bayar, kena gapo. Kata ada 50,000 ya kira dah jadi balas buku pampine tu ya. Buku konyo tu ya. Apa? Puye belanja bayar lebih pada harta lagi. Rugi lah. Balas lagi. Nah, dengan adik-beradik ke apa. Bini kita buat pakak-pakak. Mudah. Mudah selesai. Tu dia dah. Ini cara gapo sekiranya mati seorang, tinggal dua ibu bapa. Dua ibu bapa bagi si mati. Likulli wahidin min abawayil mayyit. Dan bagi gapo tiap-tiap seorang bagi dua ibu bapa, likulli wahidin min huma, bagi tiap-tiap seorang pada keduanya, yakni ibu dan bapa dia, as-sudus. Sudus ni banyak mana? Bahagin ni. Nah, bahagin ni so daripada ni itu orang panggil as-sudus. Padahal hisabnya apa orang panggil Syed Suwan tu dah. Syed Suwan telah mengaji cara Syed Suwan. Dah bukan hisab menghitung buat lauk saja dah. Payah sikitlah. Dah cuba kira tengoklah. Cuba klik terakhir kalau mau mati mai aku nak tolong bagi. Nah, tolong bagi mung dah nak orang. Ada tu laki, ada isteri orang. Nah, ada ayah, ada pak. Kalau mau mati, mung tu mati. Terah-terah tengok. Ada pun kira ke kalau orang Tino pun mai kalau mau mati tinggal tu laki mau boleh berapa. Ada anak mung hak jatuh boleh berapa anak Tino. Kalau mung ada anak Tino saja boleh mana?
Maka kita boleh boleh tahu nasib dan habuwe dia. Ni apa? Dan bagi dua ibu bapa tiap-tiap sore pada keduanya as-sudus, sudus bagi ni ambil sebiar daripada harta yang tinggal ia si mati. Kata boleh suduh in kana lahu waladun. Jika ada baginya bagi si mati itu anak. Anak sini sama ada zakaran kana au unsa, sama ada anak tino ataupun anak jantan. Asal ada anak je. Pak dengan mak tu boleh as-sudus. Fa illam yakul lahu waladun, maka sekiranya tidak ada baginya bagi si mati itu anak. Si mati itu tak ada anak, mandu. Ataupun anak dia mati dulu, tak ada sini, mana mandu, tak beranak mula. Ataupun anak dia mati lebih dah. Tu mana tidak ada anak pada masa mati itu. Wa warisahu abawahu. Dan makan sakokan dia oleh dua ibu bapa ya. Orang lain tak ada lah. Dua ibu bapa dia yang makan sako dia ni. Fali ummihi sulus. Maka bagi ibunya as-sulus. Bagi 3 ambil sebiar. Ibu dia tu boleh makan as-sulus, harta semua bagi 3. Sulus ni ambil pada salah satu lah. Suduh ambil pada sitatun tu. Bagi ibu dia makan sulus. Sulus ni harta semua bagi 3. Ambil sebagian kepada siapa? Ibu. Supa dengan anak anak betina sana ni 2 sulus. Anak betina 2 sulus. Maknanya kalau bahasa mati seorang tinggal anak betina, tak boleh 2 sulus. Tapi kalau mati seorang tinggal 2 ibu bapa, hak lain tak ada, bagi ibu dia tu sulus. Pak dia kata wal baqi li abi, hak tinggal lagi tu boleh ke pak dia habis. Joklah, dah habis. Dia ada orang asabah kata tu habis lah. Hak makan hak tinggal ni kau panggil asabah. Kalau hak boleh suluh setengah 2 suluh tu fardu. Panggil fardu. Ya Allah Ta'ala menentu si ada. Hak asabah ni kalau tinggal banyak boleh banyak. Kalau tinggal sikit boleh sikit. Orang asabah. Hak tu kita duk panggil wali ni. Kita duk panggil wali. Kalau tak tinggal langsung saja. Teleh orang, hak ni makannya ni, hak ni makannya ni, hak ni makannya ni. Habis licin kita. Wali saja. Jangan duk rebel lah wali tu. Ada tempat saja tapi jarang lah. Hak banyak kenya ada, boleh banyak lah dia. Kalau bagi-bagi ke orang, lepas tu hak lebih tu boleh dia. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika ada baginya bagi si mati orang seorang, ada bagi dia ikhwatun, saudara. Saudara ni adik-beradik dia, jantan ke ataupun betina. Si ibu sebapa ke ataupun tak si ibu sebapa, sepak ke semua. Tapi si mati itu mati ada saudara. Lepas tu ada mak dia. Mak dia ada. Fali ummihi sudus. Maka bagi ibu dia tu sudus.
1/6. Bahagi ni ambil segi wi ki ibu. Nah. Pahal lagi tu kira kepada saudara, kepada pak dia, kepada gapo lah. Bali ummihi sudus, maka bagi ibunya sudus. Sudus. Nah, 1 daripada 6. Nah, 1 daripada ni. Ambil daripada harta dia semua. Harta ni kira harta si mati. Jadi ambil harta bini dia, awak bahagi. Kalau mati bini pun jadi ambil harta tok laki dia, awak bahagi tak boleh. Kena kira mula sekalinya kalau orang laki bini, selesai 2 orang tu dulu. Hak mana harta bini, hak mana harta tok laki. Hak mati ni tok laki. Nah, selesai 2 orang tu dulu. Sudah hak ni hak bini, hak ni tok laki. Hak bini sepak tak suku. Jangan masuk dalam bahagi. Ada. Lepas tu hak tok laki mati itulah. Kata suluh tu holik tok laki. Ada. Ni ada setengah bakal ambil belakang lah bahagi hak tu kaya saka hak tu bui betul. Ada setengah mati tok laki bakal bahagi selalu lah. Hak kuku pun bahagi ambil kanak, ambil gapo semua. Hak tu bukan bahagi saka dak lah, bahagi bui kita. Bahagian biasa. Semua dok royak suluh. Suduh. 2 suluh gapo semua sat ni. Nak bahagi saka tu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Min ba'di wasiyatin. Nah, selepas sudah menyelesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati atau sudah bayar hutangnya. Jangan duk bahagi belum bayar hutang. Nak bahagi suluh nisfu. Orang jatuh boleh banyak, orang tino boleh sikit. Semua tu lepas daripada kita urus masalah hutang dan wasiat. Ni bahagi dulu. Lepas tu hutang tu, tak apa, pakat sanggup nak bayar. Tak boleh. Kena bayar hutang dulu dengan harta dia. Hak sanggup ni siapa lah ni tak bayar. Boleh cucu cicik dah. Hak hutang cik dia hari jamin dulu, tak ada bayar lah. Berapa sanggup? Mung bayar tu, ku bayar ni, pada ko tak ada bayar siapa lah. Ada. Kena selesai buku hutang dulu. Dan selesai buku wasiat dulu. Pas hutang dengan wasiat ni yang mana dulu? Kita kena bayar hutang dulu. Nah, dia audai ikut. Dah, 2 perkara ni kena urus belum daripada bahagi zakat. Jangan bahagi dulu baru kita nak bayar hutang. Jangan kita bahagi dulu baru nak buat wasiat. Ada. Semua harta peninggalan sana. Nah, ini al-miras cara bahagi zakat ba'da tanfidhi al-wasiyah. Selepas daripada kita tunai wasiat dulu. Dia wasiat kata bila mati ambillah sebahagian daripada harta ataupun kebun getah. Situ-situ hak ni untuk sanggup adik-adik mengaji misal ya usia. Maka tu nah kita tak boleh bahagi lagi. Ataupun bila aku mati usia ni kita besar suruh menguruskan harta kita lepas ada mati. Tu memang usia. Kalau belum mati tak ada patibat lagi. Lepas ada mati kena patibat. Itu apa yang usia pesai. Bila aku mati mencabutlah daripada hartaku ni 10,000
untuk wakaf, untuk wak rumah orang mengaji Quran, untuk wak masjid, untuk wak kebajikan tu kebajikan. Cabut dulu tu wasiat 10,000. Tinggal lagi 90,000. Bagi 90,000 tu. Sudah. Wasiat cara hutang. Hutang apa kata? Hutang duit kasih dia hutang 10,000. Hutang asure mutu kemarin ada bayar lagi. Ada 10,000. Besar dulu hutang. Lebih-lebih lagi hutang sakut paut dengan anak Adam. Dia hutang tu ada dua. Hutang sakut paut dengan anak Adam. Hutang ni. Hutang kita berhutang sama kita. Kena bayar. Dan yang kedua hutang sakut paut dengan Allah. Seperti nazar. Dia belum pada mati, dia biasa menazar. Kelak Mekah ni nak makan kambing. Tak ada makan kambing, mati. Tu hutang juga tu. Kena makan kambing ke dia. Kena sembelih kambing ke dia. Tu hutang dengan Allah. Ataupun kifarat. Dia biasa supoh. Biasa gapo dia tak boleh patibat gapo kena bayar kifarat. Ataupun kena bayar dam. Tu hutang dengan Tuhan panggil. Dia pergi Mekah tak ada tawaf wida misal, ataupun dia buat satu kesalahan dalam buat haji. Kena bayar dam, kena bayar apa? Hutang dengan Allah. Kena selesai. Pas tinggalnya mana? Tinggallah lebih bayar hutang, lebih pada wasiat ke apa, tinggal 50,000. Bagi 50,000 tu. Nampak tak? Hok bagi 50,000 tu. Hok tinggal min ba'di wasiyatin. Wasiat dengan hutang ni, dia kata ajma'al ulama, telah ijma' segala ulama bahasa hutang dulu di atas wasiat. Di dulu sini maknanya kalau harta dia tu wasiat 10,000. Lekat hutang 10,000. Hutang ada 10,000 ya. Nak buat hal mana dulu? Kena bayar hutang dulu. Habis. Apa wasiat? Wasiat tak boleh buat. Tak boleh buat wasiat. Lucu wasiat kerana harta dia tak ada. Kena dulu bayar hutang. Kerana orang mati dalam hutang ni, roh dia digantung di antara langit dengan bumi. Segala amalan dia buat kebajikan, tak boleh terima pahala salah satu gitu, selagi tak bayar hutang. Dan Nabi besok hadis nak sembahyang mayat, dia tanya dulu, lekat hutang ke tak pok ni? Hak mati ni ada lekat hutang ke tak? Kalau lekat hutang, bayar dulu. Lepas tu baru dia, royak ke dia. Sudah bayar, royak dia nak main sembahyang. Kerana tu sewi, apa? Mati tangguh hutang. Ni kita ni mati hutang ya celerek, kedai tu lekat hutang, miau untuk tak ada bayar lagi. Tak usah hutang. Jangan duk hutang kalau tak capai. Mereka capai boleh hutang dalam hukum. Lebih lagi hak hutang biasa untuk saya bayar. Kerana apa? Kerana saya anggap sako pun tak boleh bagi tak selagi bayar hutang. Kerana min ba'di wasiyatin, lepas pada wasiat, yusi biha audain. Ni gapo kita nak bagi sako. Ni hutang tak ada. Hutang tu wajib nak bayar, wajib. Kalau mati wajib cepat-cepat. Ambil harta dia, pala lalu dah, pala harta dia dah. Tak ada kata nanti bagi siap nanti bagi boleh orang tu dulu bawa nak kira tak ada. Ambil daripada modal dia. Harta manusia tu bergantung dengan si mati, yang tamu si mayat. Kalau ni tak percaya hutang tak hutang ke apa, kau dulu. Boleh si ke dia lah, kena orang lain lah.
Ju tangguhnya lepas ada tu. Sudah si pemayak sudah. Bayar hutang. Pemayak ni wajib beli kain, beli lubang, beli papai, beli gapo tu wajib. Jadi awak lagi. Sunat jadi awak lagi tak lagi selesai tu. Dan begitu juga haru sunat tu tak kena buat selagi tak bayar hutang. Dan amalan sunat tak kena buat lagi tak selagi kena buat tunai usia dia. Nah, kerana wajib ni muqaddamun didulu di atas sunat. Dan hutang didulukan di atas usia. Padahal sama wajib tu. Bila usia wajib buat. Bila lekat hutang wajib bayar. Tapi bayar hutang ni didulu di atas usia. Telah ijma' ulama dia kata bahasanya hutang ni didulu di atas usia. Dan Rasulullah menghukumkan dengan dengan bayar hutang sebelum daripada usia. Habis ni Rasulullah bila sudah bayar hutang, royaklah dia nak mai semaya. Dia nak royak semaya. Tu dia dah. Usia ni pesih. Boleh kita nak pesih. Dia moleknya amalan ibadat ni, bak harta ni buat selalulah. Kalau kita ada duit buat lalu, nak beli Quran, wakaf masjid, nak gali telaga orang mudah minum, nak beli pahai air, nak hubung perapa masjid. Nak beki tu buat selalu. Dah ada buat kebajikan. Tak usah kata nanti mati nak buat tu. Hak molek buat selalu. Berasa nak buat apa pada yang ada duit kita, buat lalu. Dan kalau bahasa kita, nak buat kot lain dulu. Anak duduk mengaji lagi. Nak buat rumah dulu. Harta dah. Aku siap. Bila aku mati, ambillah sebahagian daripada harta dia ni, banyak tu, buat kebajikan dia. Tolong orang ataupun buat urusan, buat rumah wakaf. Kalau duit banyak, siapa buat rumah wakaf, buat apa kehasilnya, naik pada masjid, ataupun kehasilnya, buat kebajikan tu, kebajikan. Ni usia panggil. Tapi buat terlepas pada mati. Lepas tu yang ketiganya, tak ada buat. Yang ketiga tu dia tak ada buat, dia buat apa sekarang habuk. Cari duit ni juga, tapi tak ada buat dengan harta ni. Lepas tu adalah jalan kebajikan lain-lain tu. Pesan ni sama ada pesan besar-besar supaya buat wakaf. Tu utama sekali. Duit kita tinggal tu. Kalau kita tak ada buat sendiri, pesan kepada anak cucu suruh buat. Maka tu boleh pahala cerak dan dapat balasan. Ada pun kita buat pesan gamuk-gamuk, pesan labuk-labuk, pesan tekene orang gapo semua tak ada mari pada diri kita sendiri, maka tu jauhlah sikit daripada dapat kebajikan. Bebe lagi panas perut pula dah. Tak kena gitu, gini, buat-buatlah. Allah. Geno banyak itu lalu, habui juga. Geno gitu lalu, tekai itu lalu, bui juga. Tu tak ada kebajikan pula. Awak dengan sakit hati dengan gapo, tak ada tubik daripada hati yang bersih. Lepas tu wasiat tu tengok pula dah. Ada ulama kata syarat jangan lebih pada suluh harta. Jangan lebih pada suluh harta. Kalau dia wasiat lebih pada suluh harta, patibak sekat suluh tu ya. Patibak cukup suluh, waktu bagi sakak. Ada panengnya. Tapi ada setengah kata kalau izin waris kata tak apa. Lebih perabih pun tak apa. Nak buat kena. Dia pesan. Waris tu pakat setuju belakang tu lain kira lah. Ada lah. Tapi lak dianya, supaya dengan kita dengan hadis wasiat kemarin lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada sahabat dia. Tu dia orang. Ini cara buat kebajikan. Orang juri pahala Tuhan.
Bila kita buat kena dengan cara dia atur, boleh. Boleh. Kalau kita buat tak kena cara atur, silap seko pun tak boleh. Orang jui nombor telefon kita, TOT misal ataupun ikutlah. Kita buat tak turut dia, tak boleh kecek, tak boleh on duit, tak boleh masuk duit, tak boleh buat tubik duit, tak boleh guna. Silap seka, ni dengan 9. Ni balik ke atas, 9 balik ke bawah. Padahal lain betul semua. Umur kita ada awal 9 ekor betul lah. Tapi kita silap di hujung seka. Kerana apa? Orang juga duk hubung telefon kita juga duk on duit ke apa semua tu. Ada tuai dia. Bila betul, tak apa. Seru. Masuk dah. Duit. Bautang. Duit. Kolak kereng. Masuk. Kalau betul. Kalau tak betul, sono godek. Pergi masuk queue. 5 je, 3 je di Tanakan tu nak boleh. Tapi tak betul. Kita buat tak kena. Tak kena cara. Tak boleh. Begitu juga ibadat kita, wasiat kita, harta kita belanja, betul dengan ajaran Tuhan. Hak Tuhan uruh balah mana, Tuhan suruh uruh balah mana, suruh jalan balah mana, kita betul lah tu terjamin. Jaminlah kata dapat bagi. Kalau tak betul, nah maka siapa nak bui? Kalau kata kita buat tak turut aturan dia. Gitu juga bab bagi usaha ni. Dah wasiat mulai satu kebajikan, tapi betul dengan yang diatur oleh Rasulullah, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu min ba'di wasiyatin yusi biha audai. Selepas daripada wasiat yang diwasiat dengan dia ataupun lepas pada bayar hutang. Kalau tak bayar hutang lagi, tak boleh nak kata suduh tak suduh, suluh tak suluh, nisfu tak nisfu, tak saudara. Sebut gapo dah kerana tak bayar hutang lagi. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dah, kadang-kadang boleh banyak pak, boleh banyak anak, kadang gitu, kadang gini. Dia kata barulah bapak kamu dan anak-anak kamu tak tahu, la tadruna, tidak mengetahui oleh kamu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang manakah daripada mereka itu yang terlebih hampir dengan kamu nasbah naf'at. Kamu untuk mengatakan, anak boleh banyak, pak boleh sikit. Orang kadang-kadang pak boleh banyak, anak boleh sikit, dah banyak orang, anak boleh sikit. Mun tak sakira lah. Kerana kadang-kadang pak tu lebih manfaat kepada mu, lebih pada anak. Dan kadang-kadang anak lebih manfaat kepada kamu, lebih pada bapa tu. Allah, serah kepada Allah Ta'ala. Faridatan minallah. Faridatan minallah. Itu adalah fardu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan daripada Allah. Allah Taala royak wi tahud dah. Mung kena taat, dosa doa. Pana-pana doa. Gapo? Lebih pada Allah Taala. Pembagian harta pusaka dan penentuan bahagian sikit banyak masing-masing, seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Kita kena percayalah. Kena puas hatilah. Innallaha kana aliman. Sesungguhnya Allah itu amat mengetahui. Tuhan tahu belaka. Nak wi balah tu balah ni ke anak banyak ni, ke mak banyak ni, ke isteri banyak ni, ke pak banyak ni. Tuhan tahu belaka. Hikmat dia, kelebihan dia Tuhan tahu. Bukan Tuhan buat apa biasa-biasa dak. Bukan abasan, bukan main-main gitu dak. Tuhan tahu belaka hikmat. Lagi hakiman Tuhan yang maha bijak. Bijak
Nah, tengok tahu bahagia harta tu kalau kita turun ni selesai dengan seni. Tu dalil kata kebijakan cara bagi harta yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila bijak dia letak suatu benda, suluh ke, ni bab ni kita tahu. Kalau bab lain pun bijak bab lain. Bab bagi harta, hak ni suluh, hak ni nisfu, hak ni 2 suluh. Hak ni asabah, hak ni gapo? Letak semua tu kena pada tempat. Bapa boleh hanya ni, ibu boleh hanya ni, anak jatuh boleh hanya, kena pada tempat berlaku. Bukan supaya hukum orang tino tak supaya orang laki-laki. Orang tino kena tutup aurat. Orang laki-laki tak ada kena urat dia sikit. Kena pada tempat. Cuba orang tino tua apa laki, hak tu duk jadi panah. Hak tu duk jadi masalah. Kalau orang tino kena tubik kerja, orang jatuh duk ngasuh anak, panah besar. Hukum cerah kepada milik orang laki-laki, hukum bela anak milik pada semua kena pada tempat. Cuba orang jatuh mengasuh anak, tino tu baik pergi kerja, bahaya. Boh bahasa ni kau tu lagi, gagal ke mana? Ini semua hukum Allah Taala kita kena faham kata dari kebijakan Allah SWT. Tapi orang tak faham tu dia tak puas hati, belum tahu hikmat. Tahu orang tino tubuh jalan rata-rata keluar rumah, mereka kena minta izin pada isteri dia, untuk apa suami dia, minta izin pada ibu bapa dia. Semua tu kena pada tempat. Cuba halak bila supaya tak jadi hari ni. Oleh kerana orang tino ataupun manusia tu dia tak taat pada hukum Allah Ta'ala, dia pergi. Waktu tu jadi masalah. Nah, jangan hidup sedai pakai molek-molek bila kita keluar pada rumah. Nak jaga keselamatan. Cuba sedai bakar tali tekak berjanguk tu. Tak ada apa-apa jerah rasa. Pada sebab aku berpingat tu. Timbul panha dah. Semua tu hal letak pada tu. Jangan dok tahu. Tapi boleh kerana mung tak faham, tak tahu lagi, mung rasa tak puas hati lah. Nah, mula-mula ni kita kena rasa kata Tuhan tu bijak. Tahu apa nak jadi, nah, dapat kejayaan, kelebihan tuju mana, semua Tuhan tahu. Jadi semua hak hukum Tuhan sebut sani daripada urusan saka dan bui harta, orang ni banyak, orang ni sikit. Itu semuanya dah hukum daripada Allah yang Allah Ta'ala fardu pada kita semua. Dan bila kita tunai itu, maka dapat menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita tak tunai, duk jadi panha sapab bila lah. Itu dia dah. Ani gapo? Cara bagi sako bila mati sore. Ada sako pauk dengan cara bagi sako ni. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, mengajilah kamu akan ilmu bagi sako. Nah, ta'allamu al-faraid. Ngajilah ilmu faraid. Siapa lebih-lebih lagi orang ada ilmu saman. Ada cara pandai menghitung bijak. We tahu ilmu faraid so. Sekurang-kurang cara bahagi ni we serah pada. Misal kita tak buku faraid ni kita kena cari keru. Kita kena cari, nak cari pok kita saja kita tak pandai menghitung, kita kena cari keru. Keru ni kena pandai ilmu faraid. Kerana guna sabar dengan ilmu dia ada. Nah, kalau nak cari ustaz kada pandai lah, baca tu baca, menghitung tak pandai. Menghitung cara seksuan, cara hangkung ke apa ni tak tu baik. Kalau bak syarat semaya, syarat ke apa ni tak apalah. Maka nak bagi faraid tak boleh tu. Lama kita kena kita tanya tok guru buku faraid. Tapi tok guru tu menulis pun tak pandai. Ataupun ustaz tu menghitung tak pandai. Kita tak boleh nak ditanya dia. Baik tu orang pandai menghitung, pandai gapo, belajarlah ilmu faraid. Ni Rasulullah say, hei orang-orang bijak dan orang pandai, orang menghitung, orang ada asah dah, belajarlah.
wa 'allimuhun nas, dan ajar olehmu ke manusia. Mung bana dah ajar sibar. Tengok learning hak orang bana terasa tu. Ada apa orang panggil? Dah. Cara bahagi Freud, cara bahagi psako. Hei orang bana terasa. Ada bahagi psako. Kita tulis dia tu ya. Masuk dalam dia, dah orang panggil dah. Kenal tak? Nah, masuk dalam tu, tulis dah. Mati orang seorang, tinggal ibu, tinggal bapa, tinggal saudara, tulis habis, adik. Dia ayak sedih. Kita tulis sudah. Dia tahu cucu oleh makan kerana ada anak. Dia ayak kita. Ni. Jangan kita buat tak tahu bab ni. Nah, Rasulullah suruh pakak-pakak belajar dan ajar manusia kan ilmu faraid. Kerana ilmu faraid ini adalah nisful ilmi. Satu bahagian daripada ilmu hak hebat juga, hak fisik juga, hak molek benar kena tahu. Bagi orang kita muda-muda ni, dah tua ni tak ada dah. Tua ni cara nak masuk kubur kan. Orang kata cara nak mati, cara nak apa tu kena but juga kita lama. Kita tua dah duk cara nu jadi tak ada juga. Kita menghitung pun tak pandai lagi. Tu, hak tua-tua ni mengaji Quran tu pandai. Ni duk amak tua tak nampak mata weh. Nak nanti nampak bila? Nak nanti nampak bila lagi kita tak nampak. Kena belajar. Oh tak pandai nak mengejar. Nak nanti pandai bila? Kena weh pandai. Kalau nak sebab tua. Kalau hak muda-muda ni ngaji, belajar ilmu faraid dan ajar orang. Boleh kita buat kerusuh. Satu hari mana kerusuh. Dah hak orang mengaji habis mohok dah ke habis. Gapo habis pendia bahagia sama gapo mai nak kerusuh cara ilmu faraid. Pas itu pakak-pakak lah. Kalau nak hitung serah ke orang ni. Kalau nak bahagi serah pada hak tahu cara fardu cara gapo. Dah. Kerana ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu faraid inilah ilmu yang jadi terlupa. Manusia akhir ni kau terlupa. Lepas tu kalau kita nak buranakan ilmu dah, bohlah. Kalau bab ilmu hisab, ilmu khanisah ke apa tu, boh satu laksuk cara bahagi psako. Nah, cara bahagi psako. Hitung betul lah. Nah, suang ke apa tu, psako paut dengan psako. Boh jadi satu madah dan satu pelajaran untuk bahagi psako. Boleh betul lah. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan iaitulah gapo ilmu faraid ni mula-mula ilmu yang dicabut daripada umatku. Orang kedia ni tak kare faraid, tak kare gapo apabila walah tu bahagi ikut saya. Bila bahagi ikut saya ada zalim mengzalimku, ada betul tak betul, dosa siapa bila lah. Harta tu duk milik 100 tahun pun kalau bahagi tak kena, nah mengikut apa yang diajar oleh syarak, maka kita milik dengan cara tak sah. Nah milik cara tak betul lah. Jangan tahu dari mau ikut. Tapi ikut kok mana dia tak kena. Habis ni, nah kita kena mengaji dan kita kena ajar orang lebih-lebih lagi kita duduk dalam jurusan ataupun dalam bahagian cara menghitung, cara hisap, cara gapo. Supaya juga hal lain pun walah tu lah. Dah hok mana nampak penting munasabah, lebih-lebih lagi orang gapo orang duk piping nak sebuah agama nak sebuah gapo tu kena bandar benar lah. Cara bagi psako kerana bime takut kau hilang. Mudah-mudahan kita boleh faham dan apa yang kita oleh Al-Quran yang ditahu oleh Allah Ta'ala melalui Quran dan pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah Allah Ta'ala jadi kita daripada orang yang yang banyak boleh manfaat daripada hukum-hukum
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta